Tidak ada satu jiwa pun yang tahu bi ayyi ardin tamut. Tak ada suatu jiwa pun yang tahu di mana bumi dia akan mati. Kita tak tahu di mana kita akan mati. Siapa yang tahu? Bukan kata bila mati, tempat mati pun kita tak tahu. Dan bukan risau kita mati itu mesti kerana virus atau tidak, tetapi yang kita risau apa persiapan kita untuk menghadapi mati. Ketika Nabi Sulaiman dia duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki, cantik lelaki ni, handsome, kemas, elok. Nabi Sulaiman sembang dengan lelaki ni. Ada seorang lelaki yang duduk di hujung. Dia orang kampung tu. Dia tengok lelaki yang datang ni, siapa datang? Jumpa dengan Nabi Sulaiman, tak kenal pun, bukan orang tempatan, bukan orang kampung, tapi kemas pakaiannya, tak seperti orang yang musafir di tempat yang jauh. Itu satu hal. Yang keduanya, orang ni ketika bersembang dengan Nabi Sulaiman, asyik tengok dia, asyik tengok cerita, tengok dia. Jadi dia kata, lelaki ni macam kenal aku ni, tengok-tengok, kenapa? Walhasil ketika mana selesai daripada tu, dia keluar, datang lelaki ni kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, siapa lelaki tadi ni yang jumpa kepada kamu? Kenapa kata Nabi Sulaiman? Aku tak pernah tengok dia dari kampung ni atau di tempat ni. Yang keduanya yang aku hairan, dia macam kenal kepada aku, sikit-sikit tengok. Kata Nabi Sulaiman, kamu nak tahu betul, itu adalah malaikat maut. Dia datang untuk sembang, bagi tahu tentang kematian, cerita. Para malaikat maut selalu jumpa dengan para nabi. Itu biasa, para nabi jumpa dengan para malaikat tu biasa, termasuk malaikat maut. Malaikat maut ni biasa datang, akan beritahu cerita-cerita biasa dengan para nabi. Sebab tu Nabi Musa ketika mana datang malaikat maut, dicerita-cerita. Satu hari dia datang, kamu datang kenapa ni? Aku datang ini bukan cerita-cerita lagi, nak cabut nyawa. Tu yang dia tampang malaikat maut tu. Sampai terkeluar matanya. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini cerita betul ya, bukan Israiliyat. Walhasil, ketika dia dengar Nabi Sulaiman cakap itu malaikat maut, apa perasaan dia? Mestilah dia takut. Dah lah, itu malaikat maut, tengok-tengok dia semacam je. Maka ya Nabi Allah, aku takut. Boleh tak kamu ni, aku rasa dia dah lain macam tengok aku ni. Boleh tak engkau yang diberikan mukjizat oleh Allah untuk perintahkan angin untuk bawa aku ke satu tempat negeri yang paling jauh, ujung dunia lah kita kata, agar aku dapat lari daripada dia. Nabi Sulaiman kesian permintaan. Dia perintahkan angin tu bawa ke satu tempat yang sangat jauh. Sampai dekat situ, mati dia. Sampai berita ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman panggil balik malaikat maut. Postmortem lah. Wahai malaikat maut, dulu ketika kau datang jumpa aku, ingat tak? Ingat. Waktu tu kita sembang, kemudian ada lelaki duduk dekat situ. Kenapa yang kamu tengok-tengok dia macam baru kenal, kemudian ketika aku hantar dia ke tempat yang jauh, kamu cabut nyawa dia? Kata malaikat maut, ketika aku dipanggil oleh kamu, wahai Nabi Allah, aku masa tu belum ada tugas lagi, free time. Tapi waktu ketika aku datang kat situ, lepas tu aku ada tugas, setelah tu aku ada tugas. Dan tugas aku setelah itu adalah untuk mencabut nyawa lelaki tu. Yang aku tengok-tengok dia sebab aku hairan, waktu dah dekat tapi dia ada dekat sini. Sedangkan aku diperintahkan oleh Allah untuk cabut nyawa dia di negeri yang sangat jauh. Jadi aku hairan, kenapa dia kat sini? Sedangkan Allah kata kamu cabut nyawa dia di sini. Tapi ialah malaikat, dia tak akan pernah bantah dan dia taat kepada Allah. Maka waktu dah semakin hampir, dia minta izin daripada Nabi Sulaiman, dan dia pergi tunggu di tempat tu. Tiba-tiba datang menyerah diri dia. Dia sangka dia lari daripada mati, tapi dia sebenarnya menghantar dirinya untuk kematian di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab tu disebutkan, tidak ada satu jiwa pun yang tahu bi ayyi ardin tamut. Tak ada suatu jiwa pun yang tahu di mana bumi dia akan mati. Kita tak tahu di mana kita akan mati. Siapa yang tahu?
Bukan kata bila mati, tempat mati pun kita tak tahu. Dan bukan risau kita mati itu mesti kerana virus atau tidak, tetapi yang kita risau apa persiapan kita untuk menghadapi mati. Dan bermakna hikmah ketika mana Allah jadikan virus atau wabak ini adalah untuk beritahu seperti mana kamu selalu mendengar akan kematian yang berlaku dengan sebab wabak ini adalah untuk mengingatkan kamu tentang kematian, dan ingat kamu kepada mati bermakna kamu mestilah menjadi orang yang mempersiapkan diri untuk kematian. Kan itu sebenarnya hikmahnya. Banyaknya orang mati dengan sebab wabak ni, bermakna kamu juga ada risiko untuk mati. Tahu sebelum ini kamu pun tak ada virus pun akan mati, tapi sebelum ini kamu lalai lupa. Tapi ada virus ini kamu akan semakin ingat mati. Dan kata Nabi, beruntunglah orang yang selalu ingat mati, kerana orang yang selalu ingat mati ini sepatutnya dia akan semakin bertambah amalnya untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bahkan dalam satu asar disebutkan orang yang ingat mati 20 kali satu hari akan dibangkitkan bersama para syuhada pada hari kiamat. Yang sebelum ni kan kita tak ingat mati. Sekarang ingat mati, Alhamdulillah. Cuma bezanya ialah ingat mati tapi paranoid, dan akhirnya yang kita buat ini lebih kepada arah duniawi tapi lupa kepada ukhrawi. Bermakna kita tak bernambah amal tapi kita menambah obat. Memang silap. Kita menambahkan penjarakan kita bukan hanya jarak 1 meter, tapi menjarakkan diri daripada ibadah, menjarakkan diri daripada amal, menjarakkan diri daripada masjid, menjarakkan diri daripada majlis ilmu, zikir. Kita jarakkan bahkan bukan hanya kepada itu, tapi kepada tempat-tempat yang baik dan amalan yang baik. Maka kita telah pun sebenarnya merugikan diri kita. Jadi jangan takut kalau sekiranya Allah panggil kita untuk melakukan amal, sahut panggilan Allah. Allah sentiasa panggil kita untuk melakukan amal soleh dan ibadah. Sahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan Tuhan kepada semua makhluk.